Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 36. Yang kita berhenti dulunya baris yang ke 11 daripada atas. Tapi insya-Allah malam ni kita ulang balik daripada baris yang ketiga daripada atas. Yang mana baris yang ketiga daripada atas ni kita baca dah sekali pada malam nisfu Sya'ban dulu. Ingat, malam nisfu Sya'ban. Jadi kita sekarang ni 11 Syawal, 2 bulan lah. 2 bulan lepas kita baca dah tu, kita ulang lagi sekali. Yang mana kena yang terakhir dulunya malam nisfu Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban tu kita baca sikit, baca sekejap saja sebab kita macam tazkirah berkaitan dengan nisfu Sya'ban pula. 2 bulan lepas. Jadi kita malam ni insya-Allah kita ulang balik surat 36 baris ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka wajib atas mukallaf menunaikan segala fardunya itu. Fardunya itu fardu sembahyang 5 waktu. Tuna ni pada waktunya, mana dalam waktunya, iaitu mukallaf, iaitu mukallaf tiap-tiap orang yang muslim, orang yang muslim yang akil baligh, itu mukallaf. Tiap-tiap orang yang muslim, mana orang yang Islam yang akil baligh. Akil baligh tu makna mukallaf. Mukallaf ni bahasa Arab, kalau bahasa kita kok orang yang diberati hukum syarak, tu mukallaf. Tapi dalam bahasa Melayu kita pun mukallaf juga. Tapi asalnya bahasa Arab. Mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Ada kewajipan agama dan ada larangan agama. Mukallaf ni 2, akil baligh, tu mukallaf. Akil maknanya berakal, tidak gila. Baligh mana sampai umur. Akil ni berakal, tidak gila, tidak pengsang, tidak koma, tidak mabuk, itu akil. Baligh mana yang sampai umur, itu mukallaf. Lagi suci daripada haid dan nifas. Wajib menunaikan sembahyang 5 waktu ni atas orang Islam yang mukallaf, yang berakal, lagi sampai umur, lagi suci daripada haid dan nifas. Haid tak ada, nifas tak ada. Sahaya dan merdeka, laki-laki dan perempuan, itu takmim dipanggil, nak meratai, nak merata. Maknanya orang Islam yang mukallaf, yang suci daripada haid dan nifas, yang wajib sembahyang ni, sama ada dia hamba ke, sama ada dia merdeka ke, lelaki ke dia, perempuan ke dia. Jikalau dia orang Islam yang mukallaf, yang suci dari haid dan nifas, maka wajib sembahyang. Jadi hak lepas dulunya cerita berkaitan dengan waktu sembahyang. Waktu sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Apabila masuk waktu sembahyang, maka wajiblah sembahyang. Wajib sembahyang atas siapa?
atas orang Islam yang baligh, yang berakal, yang baligh, yang suci daripada haid dan nifas. Mana kewajipan semayang atau orang Islam berakal, baligh, suci dari haid dan nifas. Yang kalau kita buka dalam kitab yang dia huraikan secara asing, dipanggil syarat wajib sembahyang. Islam berakal, baligh sampai umur, suci dari haid dan nifas. 4 ni dipanggil syarat wajib sembahyang. Cukup keempat syarat ni masuk waktu sembahyang, maka wajiblah dia sembahyang. Tetapi apabila nak menunaikan sembahyang, bila cukup syarat wajib tadi ni, kita mestilah mencukupkan syarat sah pula. Mana syarat sah? Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, suci daripada najis, contohnya lah. Bila syarat wajib cukup, kita wajib sembahyang. Bila kita wajib sembahyang, maka kita mestilah mencukupkan syarat sah pula jikalau kita ada keupayaan. Wajiblah kita mencukupkan syarat sah. Tetapi kalaulah kita tidak ada keupayaan untuk menunaikan syarat sah tadi, buatlah misal-misal contoh macam mana pun. Terlantar contohnya kita, terlantar di hospital, tak ada orang yang cara kita, tak ada peduli kita. Air semayang tak ada orang tolong ambil, najis tak ada orang tolong basuh. Itu ni semua syarat sah belaka ni. Maka dalam keadaan kita wuduk tak ada, berhadas kecil, dalam keadaan najis ada, tak ada orang tolong basuh, masuk waktu sembahyang, syarat wajib cukup, walaupun syarat sah tidak mampu ditunaikan sekalipun, tetap wajib sembahyang. Lepas tu di sini kita kena faham molek perbezaan di antara syarat wajib dengan syarat sah sembahyang. Sebab kadang-kadang di sini timbul kekeliruan. Dah nak sembahyang macam mana ni? Wuduk tak ada orang tolong ambil, nak ambil sendiri, tak mampu sebab tadilah terlantar. Orang terlantar pula biasanya kalau di qada hajat pakai paper pula tak ada orang tolong ganti basuh najis dalam paper tu. Nak semayang pun sebab apa nak semayang kena ada wuduk, nak semayang kena suci daripada najis. Itu syarat sah yang wajib kita sempurnakan jikalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Sebab apa? Syarat wajib sembahyang hanya Islam, baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas. Bukan dinyatakan di sini wajib sembahyang kepada orang Islam, berakal, baligh, yang ada wuduk, yang suci dan najis. Tak ada, itu syarat sah. Dah syarat sah tak cukup, nak sembahyang macam mana? Masalah syarat sah tidak cukup, dia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang apabila masuk waktu sembahyang. Tapi oleh kerana sembahyang kita sudah menunaikan kewajipan dalam keadaan syarat sah tidak mampu disempurnakan, sembahyang tu kena ulang baliklah kemudian jikalau kita ada kesempatan. Tapi masalah ulang balik kemudian itu cerita lain, cerita kemudian. Yang kita nak cerita sekarang, apabila masuk waktu sembahyang dalam keadaan syarat wajib cukup tapi syarat sah tak cukup, gugur kewajipan sembahyang? Tidak gugur. Tidak gugur kewajipan sembahyang. Ini banyak timbul. Dia kata ni air kecing beladung, kata dia. Macam mana tak tahulah sakit anak dia tu. Jadi kebetulan anak dia sakit di hospital. Adalah apa? Sukarelawan ke apa? Ada hok dah khidmat di hospital, bukan hok makan gaji tu. Jadi dia ajar kepada pesakit tu macam mana kaedah nak semayang orang uzur. Jadi adalah ni sukarelawan orang puan, ada pesakit perempuan
mari minta nasihat dengan dia lah macam mana nak semayang ni, macam mana nak semayang dia ni. Maka tadi dia royak lah, dia belajar kamu, dia royak gini semayang lah. Mari mak budak ni mengepek, mayang warna mu air kecil beladung gini ni tak payah mayang dah. Mak dia pula, mak dia bukan orang biasa-biasa, ustazah pecing. Ni jadi pelik ni, panggil apa? Keliru. Yang orang ni ajar pada anak dia tu, anak dia yang cari orang ni supaya tolong ajar ke dia nak semayang. Lepas tu macam mana anak dia sakit tu, wallahu alam lah. Yang jadi mak dia kata siapa kata kecil beladung semayang guna lagi, dalam keadaan syarat sah tak mampu disempurnakan. Yang kita misal dulunya kecil kat wayar hak ada beg tu bersama dengan najis tu. Lepas tu masuk waktu semayang, kena semayang lah. Semayang macam mana najis ada ni? Syarat wajib semayang bukan suci daripada najis. Syarat wajib semayang, Islam, berakal, balik, suci dari hik dan nifas, itu syarat wajib. Yang kadang-kadang kita panggil semayang ra'i waktu, dipanggil. Sebab apa ra'i waktu? Sebab sembahyang ni dia ada waktu dia. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang satu ketetapan yang diwajibkan di atas orang mukmin, yang tertentu waktunya, dia ada waktu dia. Masa waktu kita kena sembahyang apabila syarat wajib cukup. Mana kita sudah menunaikan kewajipan. Sebab tu wajib juga sembahyang walaupun dalam keadaan syarat sah tidak cukup sekalipun. Kemudian berkaitan dengan orang yang tidak mampu menyempurnakan syarat sah. Contoh tadilah, dia kecing kot wayar, ada beg sekali yang kecing. Dia kata beg tu tukarlah. Wallahualam, kita tak tengok molek, aja tengok dekat. Dia kata boleh tukarlah tempat bubuh tu, tempat bawah tu. Tukar sekalipun tetap berhubung dengan najis. Mana? Dalam wayar dalam tak ada najis. Ada orang kata pula, dia kata jangan kecing ada kat luar, sudahlah keluar kat luar wayar. Kecing kat dalam wayar ada apa? Luar wayar ke dalam wayar ke, najis belaka. Dan memang tak ada kat luar wayar tu ke, kecing kat wayar ni jadi neleh kecing. Sampai keluar wayar pun ada juga. Memang dalam wayar, tapi dalam wayar tu najis. Kerana wayar tu bersambung dengan kita, mana berhubung dengan najis. Walaupun buang beg bawah tu pun tetap bersambung dengan najis. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, sembahyang seumpama ni memanglah wajib qada balik kemudian. Qada balik kemudian. Tapi persoalan pada masa tu, masuk waktu sembahyang, syarat wajib cukup, tetap wajib sembahyang. Tetapi dalam keadaan semayang tu kena qada balik kemudian sebab ada najis, bukan bererti dia tidak wajib ambil semayang. Jangan pakar borong pula. Saya ni semayang ra'i waktu je sebab syarat wajib cukup, najis ada ni, semayang kena ulang balik kemudian. Apabila kalau kecing jalan biasalah, sebab kadang-kadang kecing kat wayar ni kadang-kadang ada sementara, ada selama-lamanya, kan gitu. Jadi dia kata semayang ni ra'i waktu je, nanti qada balik, wuduk ayah ambil. Persoalan sekarang ni, menyucikan najis tu wajib kepada kita. Menyucikan suci daripada hadas kecil, ambil wuduk wajib kepada kita. Cuma kita nak menyempurnakan suci dan najis ni di luar kemampuan kita, dah sakit, maka tak wajiblah kita benda ni buang waktu, tak wajiblah sebab tu kita penyakit kita. Tapi ambil wuduk boleh ke tak? Boleh, wajib ambil wuduk. Jangan pakai borong gitu. Wajib ambil wuduk. Dah ambil wuduk, semayang kena qada juga. Qada kerana kita tak mampu menyempurnakan suci daripada najis, tapi kita mampu menyempurnakan suci daripada hadas kecil dengan ambil semayang, kena ambil semayang. Kalau gitu kok, dah oleh kerana najis ada ni, wuduk tak payah ambil, dah aurat tutup juga kalau gitu. Aurat
tutup agama pakai pendek buat apa sembahyang? Sebab apa? Sembahyang kena ulang juga ke dia. Persoalan sekarang ni menutup aurat wajib. Kita mampu tak menutup aurat? Mampu. Tutuplah aurat. Sama macam tadi. Boleh dah ambil sembahyang? Boleh. Maka wajiblah ambil sembahyang. Ini beza di antara syarat wajib dengan syarat sah. Ni kena faham molek ni sebab ini berkaitan dengan kewajipan sembahyang tiang agama. Kewajipan sembahyang tidak akan gugur dalam keadaan macam mana sekalipun sebab ini tiang agama. Selagi akal tu sedar, selagi akal tu molek, selagi itulah wajib sembahyang. Selagi akal sedar, selagi berakal, masalah Islam, masalah baligh, tu memanglah tak payah cerita dah tunya. Mana selagi berakal, kalau kau perempuan selagi berakal, selagi suci dah haid dan nifas, selagi itulah wajib sembahyang dalam keadaan macam mana sekalipun. Berkaitan dengan syarat wajib yang pertama Islam tu, di awal kitab tu cerita dah berkaitan dengan syahadah. Sebab kita nak pergi pada sembahyang, kalau kita balik kepada rukun Islam, sembahyang rukun yang kedua. Rukun yang pertama, dua kalimah syahadah. Kena faham situ dulu. Pergi pada sembahyang, kena faham apa maksud dua kalimah syahadah. Yang ada di awal kitab kita dulu berkaitan dengan dua kalimah syahadah. Sesah dia makan syahadah, kita betul-betul orang Islam, baru timbul nak sembahyang. Sebab itulah orang yang sembahyang kita tidak boleh menghukumkan kafir. Kata Imam Asy'ari, kita tidak boleh menghukumkan kafir orang yang sembahyang. Sebab apa? Orang sembahyang ni orang yang ada syahadah. Tu macam mana tu orang sembahyang lawang juga hukum agama, itu dia sembahyang tanpa ada syahadah. Kita sembahyang kena ada syahadah terlebih dahulu. Mana sembahyang yang sebenar-benar lah, bukan sembahyang pesen, sembahyang adat tu bukan. Lepas tu dalam kitab ni sebelum pergi pada sembahyang, di awalnya cerita bab syahadah, cerita bab akidah terlebih dahulu, barulah masuk dalam bab sembahyang. Sebab syarat wajib yang pertama adalah Islam. Syarat sah secara detail yang pertama pun adalah Islam. Di syarat wajib dengan syarat sah yang agak detail dia wak nombor 1, 2, 3, 4, hak comelnya buka dalam kitab Hidayatus Sibyan. Ada baca sini dah, kitab Hidayatus Sibyan, kitab Jawi. Di awal tu, selepas habis cerita bab pegangan, di awal bab sembahyang dia datangkan syarat wajib ada 5, syarat sah ada 9. Syarat wajib didatangkan dalam kitab Hidayatus Sibyannya. Yang pertama Islam, berakal, baligh, suci di haid dan nifas, masa waktu, ibarat 5. Syarat sah ada 9. Syarat sah yang pertama adalah Islam. Jadi nak sembahyang, nak sah sembahyang kita, biar faham apa maksud sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, sebagai orang yang ada syahadah. Ni sembahyang ni hak ke tengah dah ni. Jadi wajib atas orang Islam yang berakal, yang balik itu mukallaf. Orang yang tidak berakal dalam bab sembahyang ni, orang berakal, lawan dia orang gila, gugur kewajipan sembahyang. Lawang dia laginya orang mabuk. Mabuk ni mana dia salah makan. Salah makan, salah makan dengan makan benda ngobat ke, kira lah macam mana pun hilang, mana mabuk dia je. Satu waktu penuh tu dia mabuk. Mana kita kata kok dia mabuk satu waktu penuh, dia sedar balik selepas habis waktu, gugur kewajipan sembahyang di waktu yang dia mabuk. Sebab apa? Tidak berakal. Yang ketiganya, lawan pada berakal, yang gugur kewajipan sembahyang adalah pengsang.
pitam, koma. Kalau pensang pitam ni sekejap, kalau koma tu lama. Koma dikit tidak berakal. Koma seminggu gugur kewajipan sembahyang. Koma sebulan gugur kewajipan sembahyang. Tak ada kena qada-qada. Sebab apa? Tidak berakal, gugur kewajipan sembahyang. Itu lawan berakal syarat wajib. Gila, mabuk dan koma. Tapi gila mabuk yang menggugurkan kewajipan sembahyang ni, gila mabuk yang tidak sengaja buat. Kalau gila mabuk sengaja buat, mana sengaja buat? Dia main dadah, dia cocok ke lebih tu, misalnya lah. Gila dia, setahun gila, tak gugur kewajipan sembahyang. Tapi pada masa dia gila tu, sembahyang pun tak jadi. Tapi lepas dia siuman kemudian, dia kena qada habis sembahyang, bahkan puasa yang ada pada masa dia gila tu. Tak kata gila tidak mukallaf, gugur kewajipan sembahyang puasa, bukan gila hok cari penyakit. Sama dengan mabuk. Dia main dadah, dia khayal tak sedar ni, sehari tak sedar, tak gugur kewajipan sembahyang, dia kena qada juga. Sebab apa? Waktu mabuk cari penyakit. Ini dalam bab sembahyang. Lawan berakal dalam bab sembahyang. Gila, mabuk dan juga koma. Tetapi kalau kita pergi kepada syarat wajib puasa, Islam balik berakal, balik puasa tak puasa. Berakal dia, lawan dia hanya gila sahaja. Mabuk, koma, tidak gugur kewajipan puasa, dia kena qada kemudian. Itu bab lain, itu bab puasa lain berkaitan dengan syarat wajib berakal. Sebab dalam bab puasa, koma dihukumkan sebagai satu penyakit. Dihukumkan sebagai satu penyakit. Maka penyakit dalam bab puasa ada dua jenis. Sakit ada harapan sembuh, dengan sakit tidak ada harapan sembuh. Sakit yang ada harapan sembuh kena qada kemudian. Sakit tidak ada harapan sembuh, gugur kewajipan puasa, bayar fidyah beras cepat sehari. Itu bab puasa. Dia lain sikit berkaitan dengan berakal, dengan lawan dia lawan kepada berakal. Dalam bab puasa dia lain, berbeza dengan syarat wajib sembahyang bab berakal. Bab fiqh ni banyak perkara. Cerita sikit tu bab puasa, tak cerita dah ni. Puasa cerita dah sebelum daripada bulan Ramadan dulu. Jadi mana lawan pada berakal, gila, mabuk dan pensang. Mana kita katalah dia masuk bilik air sebelum subuh, nak ambil sembahyang subuh ni, rebah bilik air. Rebah dak sedar. Sedar dak sedar, syuruk dah. Habis waktu subuh dah. 7 lebih dah sedar dia ni. Maka subuh tu gugur kewajipan. Sebab apa? Tidak berakal. Tidak berakal orang ni. Dia bukan gila, dia pesang je sejam 2 jam. Dia kira tidak berakal. Bukan kita panggil gila, tapi panggil tidak berakal. Maka tidak mukallaf dia pada masa tu. Maka gugur kewajipan sembahyang subuh, tak ada kena qada-qada. Itu syarat wajib berakal. Kemudian baligh sampai umur. Lagi suci dari haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Ini syarat wajib sembahyang. Suci daripada haid dan nifas. Bukan suci daripada hadas besar. Bukan suci daripada hadas besar. Suci daripada haid dan nifas, gugur ini wajiblah sembahyang. Apa beza suci daripada haid dan nifas dengan suci daripada hadas besar? Sebab haid dan nifas tu hadas besar juga. Suci dari haid dan nifas kering. Suci dah besar, mandi wajib. Tak sama tu. Sebab di sini ada orang yang faham dia faham pelik sikit. Dia kata selagi dia tak mandi, selagi itulah dia tak wajib sembahyang. Haid dia kering dah. Kering tadi dah keringnya. Dia faham selagi tak mandi,
selagi tu tak wajib semayang. Sekarang ni syarat wajib semayang suci daripada hadas besar ke suci daripada haid dan nifas. Syarat wajib semayang suci daripada haid dan nifas. Mana apa? Kering. Kering tu suci lah. Maka wajiblah semayang. Nak semayang kena menyempurnakan syarat sah. Mana? Suci daripada hadas besar. Gilah mandi wajib dulu. Bukan mandi wajib tu yang mewajibkan semayang. Mandi wajib tu untuk mengesahkan semayang. Yang mewajibkan semayang kepada dia ni saat ni adalah apabila kering haid dan nifas. Dia kata selagi tak mandi, selagi tak wajib dia semayang. Yang terbang pergi mandi buat apa? Tak usah mandi pas sudah lah. Tak wajib semayang pas sudah. Sebab apa? Tak mandi-mandi pun kata dia. Yang pergi mandi tu buat apa? Jadi syarat wajibnya suci daripada haid dan nifas. Jadi berkaitan haid dan nifas, berkaitan dengan darah perempuan ni, kena faham molek lah. Kena faham molek. Sebab perempuan ni ada 3 darah, haid, nifas dan istihadah. Ini berkait dengan kewajipan sembahyang. Haid, nifas menggugurkan kewajipan sembahyang. Istihadah hanya hadas kecil sahaja. Dia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Maka kita nak kenal darah ni haid atau darah penyakit, ini kembali pada ilmu fiqh. Untuk memastikan sama ada dia wajib semayang ataupun tidak wajib semayang. Ini berkaitan kewajipan semayang ni. Kalau orang puan jenis dak semayang bang, tak apa dak erti haid nifas pun, tapi kalau jenis semayang bang kena tahu. Siapa dalam bab haid nifas depan sikit lagi? Sebelum dia masuk dalam haid nifas dalam kitab ni Kifayatul Muhtadi, Sulam Muhtadi ni, masuk dalam bab haid nifas, wajib atas suami, atas ayah, ajar isteri dia dan anak perempuan dia dengan hukum haid dan nifas. Wajib kepada suami dan ayah. Siapa tanggungjawab kita? Asalnya yang menjadi kewajipan kepada kita adalah perkara yang berkait dengan amalan kita. Kita orang lelaki, ilmu haid, ilmu nifas belajar apa bukan ada kena-kena kita asalnya. Tapi apabila kita kahwin je, ada bini ada haid dan nifas, kita kena ajarlah dia. Ada anak pula, kena ajarlah. Tapi anak tu kediang lah. Mana anak tak payah ajar dah ayahnya. Suami ajar isteri. Bila isteri dia pandai, anak besar, mak dia lah ajar anak tu. Kalau ayah sibuk-sibuk kan dia kata ayah galak pula. Jadi mak lah yang ajarnya. Tapi sebelum anak puang tu besar, lama dah lah nikah dengan mak dia tu. Sebab opang nak mari hik ni 9, 10, 11 tahun lah kata. Lambat lagi nak mari hik tu, maknanya sebelum anak puang dia besar, maknanya lama dah dia ajar opang dia berkaitan dengan hukum ni. Ini berkait dengan kewajipan sembahyang. Jangan mudah orang lelaki. Ada orang lelaki dia kira alah dia pandai lah dia. Dia terfakar gitu. Orang tu pandai lah dia pandai ni dengan belajar. Kalau tak belajar pas keputus hik pun tak pandai lagi buat hukum hik nifas ni. Dia kena belajar bukan dengan mari darah tu. Sebab darah tu mari bukan ditanya dulu, mu pandai lagi aku nak keluar dah ni. Ditanya ke? Ni kadang-kadang bolong ni. Bolong keliru dalam bab ni. Termasuk orang puang sendiri pun banyak keliru dalam bab ni. Ini berkait dengan sembahyang. Berkait dengan wajib ataupun tak wajib sembahyang. Kalau kena ni norma tu tak apalah. Kalau kena mari cukar cemakin garu kepala tu lelaki. Garu kepala tu lelaki. Jangan lelaki buat lepas tangan dalam bab ni. Sebab ini berkaitan dengan syarat wajib sembahyang. Suci daripada haid dan nifas. Kering haid wajib sembahyang, mandi-mandi wajib sembahyang, kering nifas mandi-mandi wajib sembahyang. Jadi syarat wajib kalau orang puan kau selagi berakal, selagi haid dan nifas tak ada. Orang lelaki selagi berakal je, maka wajib sembahyang.
Cuma yang agak payah sikitnya, kalau kita biasa jaga orang uzur. Orang uzur, dia akal dia molek, cuma dia lemah. Dia uzur. Maka jelaslah dia wajib semayang. Jelas dia wajib semayang. Jadi orang uzur ni dia tak berat mana, dia cuma minta bantuan, minta tolong. Orang yang diminta bantuan tu tiba-tiba diminta upah, maka dia wajib bayar upah. Upah yang sepadang lah. Kalau jenis minta upah berat-berat tu tak payah lah. Hanya orang yang sakit ni, yang uzur ni, hanya minta tolong je. Maka kita orang segar yang cara ni, sebagai contoh lah, kita cara mak ayah, kena kira lah macam mana cara untuk kita menyempurnakan syarat sah, yang mana mak ayah kita tu memang tak mampu nak buat sendiri dah. Dah pergi bilik air pun kena kita gepong, kena bubuh atas kursi sorong tu, pergi masuk bilik air, kena mandi, kena istinja, kena wudu atas anak belaka, kena pandai. Orang yang uzur ni, mak ayah kita yang uzur ni, selagi akal disedar, selagi tu tidak gugur kewajipan sembahyang. Tapi berkewajipan pada anak menyempurnakan syarat untuk sah sembahyang. Kalau anak tak menyempurnakan, mak ayah mudah sahaja. Masa waktu dia pun Allahu Akbar, disemayalah mengikut keupayaan dia nya. Maka dia sudah menunaikan kewajipan sembahyang. Itu je. Cuma dalam bab ni, kalau kita anak lah contohnya, kena belajar lebih sikit lah. Sebab kalau orang biasa jaga orang uzur, berat juga. Yelah, anak sendiri pun dia ada banyak kerja kena kerja buat orang lain juga. Macam mana untuk ringan sikit penjaga. Sebab pesakit tak ada masalah apa dianya, tunggu je makan orang buat, semua orang buat belaka. Maka yang beratnya adalah kepada penjaga anak contohnya. Maka di sini kena mengaji sikitlah untuk meringankan. Takut akhirnya anak ni hilang kesabaran ke. Yalah, kadang-kadang orang uzur ni uzur tubuh je, mulut tak uzur. Tubuh dia uzur, mulut gagah. Nak gapa-gapa macam dalam syurga, nak pergi sapah lalu. Lambat sapa go, bunyilah. Masuk waktu, ya, orang tadilah orang uzur terlantar ni memang pakai paper. Masuk waktu akak nak pergi bilik air, nak basuh atas katil, bukan boleh basuh. Tapi memanglah ada katil hok mahal tu kan. Dia boleh basuh atas tu, hok tu katil orang hok ada duit. Orang mahal boleh orang ada duit boleh beli katil mahal. Tak ada katil mahal pun, orang ada duit boleh buat bilik air dekat dalam bilik tu juga. Kalau orang susah, bilik air di dapur. Kena kira. Masa waktu kepong pergi masuk bilik air. Sebab nak basuh najis, nak istinja najis, hok dalam paper ni bukan macam istinja biasa. Istinja biasa kawasan najis dia, kawasan hok keluar najis tu je. Kalau istinja dalam paper, depan belakang lah najis dia tu. Nak basuh atas lembek tau. Najis tu mungkin kerah dah, bukan boleh basuh mudah-mudah. Kulit dia pula bukan kulit tegar macam orang muda. Kita gahar-gahar kulit tegar. Nak orang ni tak bisa jaga orang uzur. Orang tua kan kulit dia kan, kalau kita gahar-gahar kan digeruk tu kan, macam nak hilang hak najis hak kering dah. Nak kira orang ni agak. Dia tadi dia yang nak sembahyang je. Ni kita ni pula orang hak jaga. Maka kita carilah jalan untuk meringankan kepada penjaga itu. Contohnya kita jamak, contohnya suruh orang tua tu jamak. Dah jamak mana pula, dak musafir kan, duduk rumah. Ada mazhab Syafi'i kita jamak musafir. Jamak uzur ada dalam mazhab Hambali. Jamak uzur ada dalam pendapat Imam Nawawi, pendapat Qadhi Husain, pendapat Imam Mutawalli, dan ada pendapat di kalangan ulama bermazhab Maliki.
Jamak kerana sakit. Tak boleh. Takdim boleh, takhir boleh. Tengok hak mana mudah lah. Ingat sikit. Tu kan ni. Ringan kepada siapa ni? Ringan kepada penjaga. Pesakit tunggu je. Kita nak cari dia pun dia mayang juga masa waktu. Kita kini hak ni. Hak penjaga ni pula macam nak buat. Biasa dengar jamak 4 waktu. Biasa dengar tak jamak 4 waktu? Dia dengar jamak 4 waktu. Ada jamak 4 waktu. Zuhur, Asar kita jamak takhir. Pukul 6 lebih-lebih kita pergi mandi ya. Mandi pukul 6.30 kat 7 semayang jamak takhir. Mana ni? Zuhur dengan Asar. Tunggu boleh sekejap lagi bang garik jamak takdim pula maghrib dengan isyak. Kan? Sekali mandi, sekali ambil wudu. Sesat 4 waktu. Bukan 4 waktu sungguh ni, maknanya dengan sekali mandi tu. Maknanya masuk waktu maghrib, sembahyang maghrib jamak takdim dengan isyak. Sesat. Tinggal selagi subuh je lah. Subuh tu kena akad lah untuk sembahyang subuh tu. Tapi masalah ni macam-macam masalah lah penjaga ni. Kita boleh cerita gitu. Tapi kalau yang nak menguruskan ni kadang-kadang orang lelaki lah, orang panggil orang. Orang lelaki rapat garik buat sampai rumah. Nak orang ni. Rapat garik buat sampai rumah. Kerja. Opang ada orang akad. Nak orang ni pula. Ini cerita bab penjaga lah pula ni. Hak syarat wajib tu sesat lah. Nak orang ni. Kalau kena seumpama tu. Tadilah untuk pesakit kita tak ada apa hal pun. Ni kita ni yang bertanggungjawab sebagai anak contohnya. Dan kita ada kerja buat juga, nak makan minum. Tak ada arah sangat. Bab kewajipan semayang tetap wajib. Sekarang ni masalah menyempurnakan syarat sah. Tak ada daya upaya kitanya. Semayang ambil wuduk sudahlah pada pesakit tu. Ambil wuduk mudah dia. Kita ambil spray, kita pergi spray atas muka, kita gosok spray tangan, mudah je untuk ambil wuduk. Hak payah tu najis. Nak istinja najis tu payah. Lepas tu macam mana nak akad darah lagi bila air. Lepas tu semayang lah. Mai warna najis ada ni. Taklid lah mazhab Maliki. Mazhab Maliki najis tidak membatalkan semayang. Najis sunat je basuhnya. Najis sunat je basuhnya. Kalau basuh najis boleh pahala. Tak basuh najis sah semayang. Itu apakah mazhab Maliki pula? Untuk meringan siapa ni? Untuk meringan penjaga. Itu dia. Hak pentingnya kewajipan semayang jangan ditinggalkan. Itu hak paling mustahak sekali. Hak tu tak ada khilaf dalam bab meninggalkan kewajipan semayang, tak ada khilaf. Masalah kita nak taklid mazhab lain, itu masih lagi dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Tak ada salah apa-apa pun. Begitu bukan saja-saja nak lopak-lopak, bukan, dalam keadaan kita kesempitan. Dalam keadaan kita kepayahan. Ini kemudahan dalam agama kita. Ada perbezaan pendapat dalam bab fiqh ni, kemudahan kepada kita. Sebab kita selain daripada masalah orang uzur ni wajib semayang, kita kena jaga jugalah maslahat penjaga tadi. Kalau duk tekan kawan tu kan, nanti kawan tu hilang sabar, dia derhaka pada mak ayah, itu lagi besar mudarat. Dia tak ada khilaf tu. Jadi kita ambil pendapat khilaf ni, selamat kita daripada mudarat lebih besar. Orang uzur pun kena ikut lah. Ni ada juga orang uzur hak jenis kerah.
Ambil semayang, spray dia tambah. Spray ni ada air, bukan tak ada air. Tambah. Ambil beldi, ambil cetong, dia arak kawan tu. Dia tambah. Senang dia arak. Payahlah sikit muka duk atas lembek ni. Nak kena cetong juga. Ambil cetong, ni tadah dengan besen kosong, nak basuh dengan air dia kata. Mu spray aku tambah. Mak ayah dia kata, kalau buat gitu aku tak mau semayang. Dia arak anak dia. Ayah. Kalau umur dia panjang, lama-lama anak berotak juga, hilang sabar juga anak. Samalah tadi bab najis pun samalah. Kalau anak kata semayang lah, moga tak ada orang tu langkah ni semayang. Hak najis tu pakailah pendapat yang kata sah sembahyang. Tak ada kena kotor-kotor. Kalau pakai mazhab Maliki lah. Sebab mazhab Maliki najis, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki hanya sunat saja basuh. Ada pandangan dalam mazhab Malikinya wajib basuh. Tak basuh dosa, sembahyang tetap sah. Mana dalilnya? Dalil Nabi SAW sembahyang, orang kafir bubuh perut unta, tai unta di belakang Nabi SAW. Nabi berhenti sembahyang? Nabi tak berhenti sembahyang. Itu dalil, maknanya najis tidak membatalkan sembahyang. Itu di awal Islam. Kemudian Nabi perintah sahabat supaya menyucikan najis. Maka mazhab Maliki tanggung perintah tu perintah sunat. Itu je lah. Itu dalam bab khilaf lah. Kita suka-suka mega ni jangan pula seluar bekas air kecing tadi. Biar, jangan buat begitu. Ini cerita hak butuk ni. Sama juga dalam masalah kita kata orang yang terlantar di hospital, begitu juga. Kita kena cari jalan lah. Semayang tetap semayang. Semayang gua mana? Kaki noneng, tangan noneng, patah. Nak semayang gua mana? Atas penjagalah. Orang yang tangan noneng, kaki noneng ni makan pun orang suap. Sama telur hak lain. Semua orang belaka. Untuk menyempurnakan syarat sah, ambil uduk ke, basuh najis ke, semuanya penjaga. Orang tangan noneng kaki noneng ni kalau tak mau tolong kok, bunyi bang di sejik ni pun Allahu Akbar. Dia sembahyang lah. Sembahyang juga. Dia akar dia molek. Dia sedar. Sembahyang lah. Ini kira hak jalanan agama. Ustaz ramai di hospital dok semayang. So cerita hak agama tu kita cerita hukum agama. Kita cerita hukum agama. Saya pernah baca dalam satu surat khabar hak JAKIM, kenyataan JAKIM. Dia kata 90% ke 95% gitu ada kata. 90 atau 95% di kalangan pesakit tidak sembahyang, dia kata. Maka ditekan dalam etika tu, dia kata dalam surat khabar tu supaya petugas di hospital tu dan juga keluarga pesakit supaya ambil tahu berkaitan dengan hukum hakam nak menunaikan sembahyang ketika sakit. Tapi kita kata untuk kaki tangan hospital, dia tak cara dah hatunya. Cara hak kerja dia tu pun dia kat nak masang dah muka dia penat. Nak suruh cara pula semayang orang. Keluarga lah. Keluarga. Kita pergi ziarah dia pukul 12 sampai pukul 2 contohnya. Kena kira lah. Zuhur ke mana Zuhur? Misalnya lah. Ke ziarah sakit ke mana? Tanya makan ke mana, layanan ke mana, gitu je tau. Selalu tanya semayang ke mana, semayang. Dah molek mu tanya. Aku nak tunggu mu mari ni, mu dah sejik sangat. Nak semayang ke mana? Garu kepala kita, sakit perut tu balik lalu lah. Selalu wak tanya kan, dia tanya kita. Nak kara situ pula. Ambil wuduk macam mana, dah kadang ada pembalut. Kena cerita lah. Kalau mazhab Syafi'i kena tayamum contohnya,
Dalam mazhab Maliki, Hanafi tak payah tayamum pun tak apalah. Ambil wuduk sapu air terpembalut contohnya untuk cari kemudahan. Kalau mazhab Syafi'i dengan Hanbali payah. Berwuduk serta bertayamum sebab tadilah anggota wuduk dia ada pembalut. Nak tayamum guana, ambil wuduk pun payah dah. Nak tayamum dia cari debu pula. Tak mayang kawan ni. Tak apalah, ambil semayang atas pembalut sapu air. Mazhab mana? Maliki, Hanafi. Dah. Tadi hak pentingnya semayang. Semayang jangan tinggal. Itu paling mustahak sekali. Tapi persoalan kitanya, kita nak jamak sebab payah ni. Saya pernah lah waktu uzur, dia petang tu kan antara pukul 5 dengan pukul 7 kan gitu, boleh melawat kan. Lebih kan dalam kena setengah tu lah. Siap benda ni jamak takhir zuhur dengan asar. Tapi ni tak ada tayamum lah, tak ada pembalut. Kemudian lepas daripada tunggu nak maghrib, ada tunggu malam tu ya dia tunggu sekejap. Kaki maghrib isyak lalu lah jamak takdim. Tapi kalau kita ada pembalut, jamak-jamak sakit ni pendapat Imam Nawawi, pendapat mazhab Hanbali. Pendapat Imam Nawawi, pendapat mazhab Hanbali, kalau ada pembalut kena tayamum. Dah kita tak tayamum ni. Kita pakai sapu air terpembalut, Maliki, Hanafi. Lepas tu pula jamak sakit ni pula Maliki, Hanafi tak ada. Malaikat adalah pendapat dalam mazhab Maliki, boleh pakai situ. Takut jadi panggil apa ni? Talfiq ni sekerak. Mana pula? Tak apalah talfiq, khilaf ulama pula. Ada mengatakan tak ada masalah, sah talfiq ya. Tak ada masalah lah, kita asal semayang je. Bukan kita nak buat rengah ni, bukan. Apa bagi kita yang paling besarnya semayang wajib didirikan dalam keadaan syarat sah dia cukup, syarat wajib dia cukup. Itu paling mustahak sekali. Sebab kadang-kadang orang ni dalam keadaan tak butuh, tak kesepitan, sebut kata mazhab lain, dia nampak macam tak berkenan. Siapa tanya dia butuh, tak ada ke mazhab lain kata. Dia tanya juga kalau ada keadaan dia tersempit. Sebab kita dalam bab khilafah fiqh ni jangan kita pakai makna mati sangat. Jadi dipanggil terlampau ta'assub mazhab, dipanggil ni asabiyah mazhabiyah dhayiqah, dipanggil ta'assub mazhab yang agak sempit. Ini dalam bab fiqh dia ada kelonggaran, janji kita reti, kena belajarlah, pentingnya kena belajar. Kena belajar molek. Tapi dalam keadaan ni kita cerita cari kemudahan. Siapa masa cerita dalam bab tayamum contoh, kita pakai mazhab Syafi'i lah untuk ilmu. Tapi mazhab Syafi'i rohak sikit lah. Tapi untuk ilmu kena ngaji mazhab Syafi'i, macam mana cara nak beruduk, bertayamum. Kena ngaji lah. Tapi bila dalam keadaan kita jumpa dengan orang hak kesepitan ni, kita kira lah macam mana pun. Sebab biasa jumpa orang yang tak semayang kadang-kadang. Kaki balut ni contohnya biasanya orang yang kecil manis. Kaki balut sepak ke, jatuh barang ke, tak semayang. Guna semayang ke dok? Semayang retek, dok retek. Semayang retek, dok retek. Semayang retek, dok retek. Guna pernah jumpa orang tua tu semayang retek, dok retek. Tak cerita guna. Suami dia semayang, perempuan dia tak semayang, main retek tak retek. Kau tua sakit berbulan-bulan dah, kecil mandi hak kaki ya. Cerita macam mana? Dalam mazhab Syafi'i kena tayamum lah, sebab kaki tu anggota wuduk, tak kata air. Nak cerita tayamum, dia main retek tak retek tu. Cerita je lah, kami wuduk kena semayang, lepas tu balut di kaki tu sapu air lah. Tapi tak ada nak cerita lah mazhab mana. Mungkin boleh jadi fitnah. Boleh jadi fitnah juga. Sapu pula ajar sapu gitu, tayamum doa karuk misalnya, mungkin jadi fitnah.
Tapi yang kemuskilan kitanya, orang sakit ni sudah berbulan. Keluarga dia keluarga orang agama. Keluarga dia ziarah lama berkali ziarah dah. Kawan-kawan sekampung, kawan-kawan semasjid pun ziarah, habis dah ziarahnya. Tak ada orang heran pun berkaitan dengan semayang dia. Ini tiang agama ni tak boleh main retek dah retek. Sebab tu dalam bab kewajipan agama ni, ini cerita hak kewajipan kepada masing-masing yang mukallaf. Sama juga dengan kita dengan anak kita yang belum baligh. Depan dia akan ceritalah. Kita dengan anak kita yang belum baligh, umur 7 tahun, kita wajib dah ajar dia serta suruh dia semayang. 7-8 tahun. Bila 7-8 tahun, budak ni masih lagi buah, kita kata. Dah. Mungkinlah rebah ke, rebah basikal ke, maka patah seming tangan contohnya sebulan. Kita ajar ke dia macam mana cara berwuduk serta bertayamum. Bukan ajar secara teori ni, ajar serta ngepraktikal, serta ngebuat. Maka anak kita yang kita ajar ni, insya-Allah pak mati tak akan lupa ilmu ni. Sebab apa? Ajar sepraktikal kepada budak yang masih lagi putih, yang masih lagi mudah menerima ilmu agama. Itu hak tangan seming. Adik abang dia hak lain tengok, oh gitu deh. Maka satu keluarga pandai dalam bab ni. Ni kita dak bila anak kita tangan seming, tak apalah dak mayang pun nak orang awang bukan tak mayang, tanganmu seming. Sedang molek ngepok. Sedang molek ngemok. Anak tak ada dosa gapa-gapa sebab dia tak mukallaf lagi, tak balik lagi, tapi berkewajipan pada mak ayah memastikan anak tu tetap semayang. Sakit pun tetap semayang. Didik daripada awal, maknanya semayang tak boleh tinggal. Ini didikan mak ayah, kewajipan atas mak ayah. Biar anak tu terdidik, dan kadang dia sakit, dia tetap mak ayah disuruh semayang. Sampai masa dia balik, dia tidak akan meninggalkan semayang. Takkan tak ada dalam keluarga kita hak kena perkara seumpama tadi, patah tangan apa semua, tangan belak, tangan seming contohnya. Tapi itu cara mazhab Syafi'i lah, kena bertayamum apa semua. Pernah satu cerita lah, dia cikgu sekelamin, dia orang Terengganu lah, tapi dia mengajar di Melaka, rebah mutu sekelamin. Maknanya kiraannya orang belajar lah. Tanya bab tayamum lah, dia pakai mazhab Syafi'i. Tanya bab tayamum. Dia tanya dah telefon tu, bukan tanya macam mana nak bertayamum, tanya hak dia ingat, hak dia ngaji ni kena ke tak nak buat. Sebab masa belajar lah. Sampai masa nak praktikal sungguh tu takut salah buat. Dia pun telefon, dia tanya buat gini kena ke tak? Kena lah. Tapi kalau masa tu baru nak tanya, telefon dia Melaka Pas Terengganu ni, masa tu baru nak belajar, boleh tahan lah sedia duit. Dia telefon bukan nak tanya, bukan nak tahu langsung, dia cuma nak pastikan hak dia ingat masa dia belajar tu sampai masa sekarang nak praktikal kena ke tak kena, tu je. Ni orang amati, orang agama. Lepas tu dia kata mana? Dia kata orang puang dia tak ada masalah, orang dia uzur, tak rajin semayang, tak ada masalah. Kata opang dia lepas, dia kata opang dia uzur, tak rajin semayang kan. 2-3 hari lepas tu telefon pulak dah, dia kata Allah, kering tak setarang dah. Kering tak setarang dah. Hak dia kata sebelum ni, dia telefon, dia kata opang dia tak ada masalah sebab dah semayang, sebab dia uzur, gugur kewajipan semayang. Masa ni kadang-kadang kering lah pula sampai masanya, kering lah. Kering gugur wajib semayang. Nak kena? Kena mandi wajib mandi wajib mana? Dia kata opang dia atas lembek tu tak boleh gimana. Kena mandilah. Lepas tu ambil wayar, sama wayar getah di bilik air, eret pergi ke lembek, mandi situ. Perambak lah orangnya. Tapi dia orang ni orang-orang yang cermat dalam agama. Mandi dengan spray lah. Mandi dengan spray. Orang buat, dia kata mok kepada perempuan dia buat. Dia tarik lasir tu macam doktor buat, dia mandi lah. Mok dia buat. Dia panggil apa ni? Orang yang amati dalam bab ibadat.
Memang payah sikit mula-mula tu nak kena mandi. Spray badan lah, kita mandi gosok rata air sudah lah. Mana kamu kalau kena kita kau mayang nak kena mumu sakit gitu. Tu kita, dia puan tak ada masalah dia. Mu tak mau tolong mandi wajib. Mu hamu Tuhan. Lepas tu dia masa waktu dia semayang je. Syarat wajib cukup kan? Dia semayang je. Dan syarat sah tak cukup tu dia tak mampu nak buat. Hak tadi kata hak terlantar uzur tu tak ada apa masalah pun pada dia. Sampai masa dia semayang. Kita ni guna. Kita tidak menyempurnakan syarat sah kepada dia, kita yang bertanggungjawab. Dia tak ada apa-apa hal sebab dia memang di luar kemampuan dia uzur, dia sakit. Tu kena kira lah, kita kena kira molek. Sebab kalau hospital agak Terengganu kita ni agak berat sikit lah, berat sikit. Tak sama dengan Kelantan. Cerita sungguh ni, kalau Kelantan semayang pernah satu orang tu di ziarah besang dia di Kelantan, ada meksi tu cakap dengan besang ni, tolong royak ke mokcik tu suruh semayang sebab dia ni muda. Kalau dia cakap dengan mokcik tu kan, makan garang dulu, makan garang kediang kan pulaknya. Dia disuruh besang tolong royak ke mokcik. Sebab apa dia kata dalam awak ni mokcik tu seorang je duduk semayang. Di Kelantan mokcik tu tebuk ni tak ada tebuk tekok ni. Tapi dia kata tebuk tekok pun ada lagi berat ada dia semayang. Tu Kelantan duduk semayang tu dia kiplet dah tu. Tu wallahualam dia cerita orang. Dia royak mana Messi minta tolong dia, tapi dia pun tak tergamuk nak cakap. Dah besar bukan baik sangat bukan Kelantan ni. Cakap-cakap kan terasa hati kan tak royak, tapi maknanya ada Messi minta tolong royak. Dalam waktu dia seorang je nak semayang. Tak ada dah semayang, tak ada. Ini tiang agama. Puasa ada ketika gugur kewajipan puasa. Semayang tak gugur selagi akal mak sedar. Musafir setakat boleh jamak aja. Perang ada sembahyang syiddatul khauf. Semayang sampai peringkat kalau mu semayang aku tembok mu. Semayang tembok. Tahan dia orang kafir contohnya. Tetap wajib semayang. Kena tembok, semayang dengan hati. Masa waktu Allahu Akbar. Kita niat di hati kita semayang. Kalau boleh baca tidak perasan kita baca. Kalau baca dia perasan di tembok tak usah baca dengan hati. Tidak ceritanya tetap semayang. Tapi jangan semayang betul benar lah, tembok sungguh ke dia. Semayang ke mana? Memperlakukan semayang dengan hati. Bukan niat semayang, memperlakukan semayang dengan hati. Kita duduk diam, kita baca Fatihah dengan hati. Masa kita rokok, kita baca dan rokok. Masa kita i'tidal, papai kat tu semayang. Tiang agama. Maksud waktu syarat wajib cukup, dia Islam, berakal, balik, hak nipah tak ada, sampai kat orang nak bunuh pun tetap wajib semayang. Jangan mudah-mudah semayang ni. Ini tiang agama. Jadi ini kita ulang balik lah. Ulang balik yang kita baca 2 bulan lepas. Berkaitan dengan syarat wajib sembahyang, Islam, berakal, baligh, suci daripada haid dan nifas. Selagi syarat wajib cukup, selagi itulah wajib sembahyang dalam keadaan macam mana sekalipun. Berkaitan dengan syarat sah, dia akan cerita di hadapan. Suci dia ada kecil ada besar, itu berkaitan dengan syarat sah sembahyang. Dan haram atas mereka itu mendahulukan daripada waktunya, dan haram pula ia takhirkan daripada waktunya dengan tiada uzurnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna masabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman kana bis salihin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.